juga. Jadi saya nak ucapkan syabas dan tahniah kepada pihak pengurusan pada hari ini kerana telah menganjurkan satu sesi yang saya kira sebenarnya terbaik, ya. Sangat terbaik, bagus, ya, kerana ini adalah salah satu usaha yang menunjukkan komitmen organisasi tuan-tuan dan puan-puan, ya, memberi tumpuan, ya, serius menangani masalah penyalahgunaan dadah ini. Okay, kita boleh fokus bukan saja kepada student tetapi juga kepada warga kerja sendiri. Kita mungkin tak dapat nak atasi secara keseluruhan, tetapi apa yang penting kita dapat membantu mereka-mereka yang telah terjebak ini untuk segera kembali ke pangkal jalan. Kan merawat dan memulihkan penagih ini. Ia bukan satu usaha yang senang yang boleh kita cakap sekali lalu saja. Okay? Dan apatah lagi kepada orang yang telah merasa betapa peritnya, dadah ini, betapa peritnya nak meninggalkan, nak stop, ya, dadah ini sangatlah sukar. Dadah musuh nombor satu negara. Slogan ni kita dah biasa dengar daripada kita kecil lagi. Sampailah dah besar dah tua ni pun ada lagi. Dadah musuh nombor satu negara. Maknanya kerajaan masih berterusan memerangi ancaman dadah ini untuk menyelamatkan anak bangsa kita daripada terlibat. Tekad ni bermaksud tempat kerja anti dadah. Dia ada 7 step. So ini adalah salah satu garis panduan yang kita sarankan kepada tempat kerja untuk melaksanakan tempat kerja bebas dadah ini menerusi penebuhan satu jawatan kuasa anti dadah yang dinamakan tekad. Tempat kerja anti dadah. Kita boleh laksanakan, program-program seperti ceramah, forum, debat pun boleh, pidato pun boleh. Ada program 7 langkah. Program 7 langkah ini yang saya katakan tekad tadi, tempat kerja anti dadah. Ada juga pameran-pameran. Sebenarnya dari segi program tempat kerja, untuk orang kata cegah dadah ini, kita boleh pelbagaikan kreativiti, kita bergantung kepada inisiatif, kreativiti dan juga kemampuan bagi sesebuah tempat kerja tersebut. Yang pertama, kena ada komitmen dan kepimpinan daripada pihak pengurusan itu sendiri. Perlu ada polisi dan jawatan kuasa pencegahan dadah di tempat kerja. Peranan dengan lebih hebat lagi, dengan lebih mantap, dengan lebih padu lagi untuk memastikan tak ada dadah, sifar dadah di peringkat UIA ini. Okey? So kita wujudkan juga satu jawatan kuasa, ada dia punya penasihat, ada dia punya pengerusi, ada dia punya apa lagi, tak usaha ke apa semua. Semua komplit. Wujudkan siapa dia punya ni, penasihat mestilah yang paling tertinggilah di peringkat tuan-tuan dan puan-puan ini. Ianya akan lebih berkesan, ianya akan lebih nampak lagi apa yang UIA lakukan. Kalau tak ada jawatan kuasa, ianya hanya mengharapkan kepada pihak pentadbiran saja, kepada pihak pengurusan saja. Sebab itu jawatan kuasa pencegahan dadah penting. Mereka inilah sekumpulan yang akan menggerakkan, yang akan berperanan, memantau, buat spot check ke apa di peringkat asrama ke apa, semua boleh. Di peringkat orang kata tempat kerja ada nampak seorang rakan sekerja yang motivasi kerjanya semakin merosot, asyik tidur je kat office kan. Disiplin out, maksudnya datang lewat sesuka hati, tak ada alasan yang kukuh, prestasi kerja semakin merosot dan sebagainya. Jawatan kuasa inilah yang akan bertindak, menyelamatkan segera rakan sekerja itu tadi. Macam mana cara nak selamatkan? Boleh rujuk dengan AADK, ada link dengan AADK. Apa yang perlu dilakukan, cik? Saya punya kawan ni, memang kami tengok dia dah semakin merosot, ada ciri-ciri seperti orang yang terlibat, apa pendapat, dan kita akan bekerjasama untuk membantu rakan tersebut. Kalau dari segi undang-undang macam mana pula Puan? Ketum ni ialah antara yang famous jugalah. Setiap kali kita bagi talk mesti ada soalan ketum ni kan. Dalam ni ada peminat ketum ke? Tak ada ya? Saya harap tak adalah. Ketum ni memanglah kalau kita ikut cakap orang dulu ni memang
orang tua-tua dulu-dululah, ketum ni memang ubat lah ubat tradisional tetapi malang je di zaman sekarang ini ramai yang dah salah guna. Kalau kita tengok yang latest punya pun tak silap saya bila ke baru-baru ini tak silap saya 11 November di berita harian ada kerajaan pun sebenarnya dah maklumkan di mana ketum ini sedang diberi perhatian oleh kerajaan, dan bagi pihak AADK sendiri, kita sendiri mengharapkan ketum ini dapat diperincikan lagi di dalam akta untuk memudahkan kita membantu mereka-mereka yang terlibat, mereka-mereka yang terjebak dalam penagihan ataupun penyalahgunaan ketum ini. Okey, ketum ini memang salahlah di sisi undang-undang di bawah Akta Racun 1952. Dia bukan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Jadi sebab itu AADK susah sikit nak bertindak, nak berperanan untuk mereka yang mengambil ketum ini, yang menggunakan meminum ketum ini. Okey, tetapi kalau kita tengok Keratan Akhbar Berita Harian 11 November baru-baru ini, kerajaan telah mewujudkan 2 jawatan kuasa jawatan kuasa untuk menangani masalah ketum ini. Ada 2 jawatan kuasa yang saya tahu, iaitu jawatan kuasa teknikal di mana ia lebih fokus kepada undang-undang untuk memperincikan lagi kesalahan menanam ketum ini. Dan untuk jawatan kuasa yang kedua, dia lebih kepada untuk menilai faedah dan manfaat penanaman ketum dari sudut perubatan dan juga dari sudut industri. Hanya proses dadah ni dia datang dengan bagaimana, cara mana, dari jalan apa? I mean bagaimana orang tu boleh mendapat resource dadah tu? If kita tahu, mungkin kita boleh prevent cara dia punya jalan tu lah untuk mendapatkan bahan tersebut. Banyak cara sekarang ini, apa yang kita tahu ialah adanya peranan daripada kepada pusher pula kepada pembeli. So itu adalah peringkat penjualan benda itu, bagaimana ia boleh didapati. Dan sekarang ini zaman dah canggih. By WhatsApp saja, call saja dah boleh dah. Yang jual tu datang ke rumah hantar. Sekarang ni dah banyak dia punya trend penjualan tu, bagaimana benda itu mudah didapati itu semakin senang, semakin mudah dan semakin fleksibel kepada mereka. Saya nak sambung balik tadi, peranan ketua jabatan itu sendirilah kena kenal pasti pekerja yang terlibat. Siapa pekerja yang terlibat tu? Ini kita sambung balik yang tadi jawatan kuasa tekat tadi tu. Macam mana nak menjayakan jawatan kuasa tekat? Yang pertama kita kena ada peranan daripada ketua sendiri. Kenal pasti pekerja yang terlibat itu siapa. Kemudian hendaklah kita melarang dan mencegah sebarang aktiviti penjualan dan juga pengedaran di tempat kerja. Kita mengendalikan pekerja yang terlibat itu. Mengendalikan pekerja yang terlibat termasuklah di bawah gerak kerja, di bawah jawatan kuasa tekat itu tadi. Kita tidak membiarkan pekerja itu, tetapi sebaliknya kita berperanan membantu dia. Membantu dia bawa ke AADK untuk sesi urine test, dan kemudian prosedur dia ialah kita urine dan kemudian kita hantar sampel tersebut ke makmal perubatan. So dapat keputusan daripada pihak sana, baru kita maklumkan kepada pihak tuan-tuan dan puan-puan jawatan kuasa tekat ini bahawa individu ini positif. Kerja wajib mematuhi arahan urine test yang diadakan oleh pihak majikan. Kena buat peraturan yang macam itu supaya mereka faham di peringkat awal lagi, diorang dah tahu tempat kerja ini, bahagian ini memang ada sesi urine test setiap setahun 3 kali contoh. Jadi pekerja dah tahu daripada awal, so dia dah set dah dekat otak dia yang tempat kerja ini memang sangat serius bab-bab penagihan dadah ini. Jadi gantung kepada pihak U itu sendiri sekiranya urine tersebut adalah daripada permintaan, maknanya mungkin daripada peranan daripada jawatan kuasa inti dadah itu tadi kan. Dia dah nampak dah salah seorang student suspek, maknanya ada ciri-ciri ke arah penagihan itu. Dengan peranan dan orang kata tindakan yang cekap daripada jawatan kuasa inti dadah tu tadi itu, student itu dibawa ke AADK dan kita urine dia, kita counselling dia dan sebagainya, memang dia positif. Kita serahkan kepada pihak UIA untuk
membuat keputusan tindakan dan hukuman yang diberikan kepada student tersebut, tetapi kita juga akan mohon kepada UIA untuk diberi kelonggaran supaya student tersebut dapat orang kata mengikuti program pemulihan dengan kami secara sukarela. Ini beza dia. Tidaklah dia cakap tubuhkan tekad di tempat kerja, tidaklah ayatnya begitu, tetapi maksudnya dan kita AADK menggalakkan, kita AADK mencadangkan supaya wujudkan satu jawatan kuasa khas yang dinamakan jawatan kuasa tekad untuk melancarkan lagi, untuk melicinkan lagi agenda mencegah dadah di peringkat tempat kerja itu sendiri. Adakah pihak Puan merasakan bahawa program-program pemulihan yang dijalankan itu tidak berkesan ataupun kita cabarannya semakin kuat dari sehari ke sehari? Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan. Soalan yang begitu baik sekali. Okey. Usaha AADK tidak pernah terhenti dan kami tidak pernah jemu untuk membantu mengurangkan penyalahgunaan dadah di negara kita ini. Usaha kami ini, kalau saya nak jawab soalan Tuan tadi itu, sebenarnya dari segi program, dari segi program pemulihan dan sebagainya, kita dah semakin orang kata relevan dengan trend dadah sekarang ini, trend penyalahgunaan dadah sekarang ini. Kita dah semakin orang kata fleksibel dan sentiasa mempelbagaikan strategi-strategi dan program-program pemulihan yang kami laksanakan kepada mereka. Tetapi cabaran yang menjadi masalah kami sekarang ini, cabaran pengedaran, penjualan dadah itu yang sentiasa ada dan saya tengok daripada pihak berkuasa pun semakin mereka giat menjalankan kerja-kerja orang kata tangkapan dan sebagainya, semakin tumbuh bagaikan cendawan lepas hujan juga, tidak putus, tidak terhenti. Jadi inilah cabaran untuk AADK sebenarnya, kerana kami ini hanya mengambil mereka-mereka yang dah terjebak, tetapi mereka-mereka yang menjual ke, yang memproses ke, yang membungkus ke, menghilang ke dan sebagainya, itu tidak, itulah yang menjadi cabaran kepada, kerana mereka itulah penagih dadah tetap ada sekarang ini. Kita punya program sebenarnya tak pernah terhenti, setiap hari ada, malam pun ada. Kita menggunakan modul-modul yang memang khas untuk mereka-mereka yang dah terjebak. Kita juga ada program pencegahan penagihan semula, relapse prevention, kita ada program kelompok sokong bantu, program 12 langkah yang dikendalikan oleh pembimbing rakan sebaya kami, iaitu bekas penagih yang dah pulih. Dia handle sesi ini. Dia tolong adik-adik dia yang baru terjebak ni. Dan mereka membincangkan bagaimana mereka nak, strategi mereka nak menolak sebarang ajakan-ajakan dan juga pengaruh-pengaruh untuk mereka kembali kepada tabiat lama. Jadi dari segi program saya rasa sudah cukup padu kita bagi kepada mereka. Di dalam AADK ini kita dah bagi yang sepatutnya adalah yang menjadi cabaran untuk mereka terus pulih, untuk mereka tidak lagi menagih, tidak lagi ambil dadah, tidak lagi menagih, adalah cabarannya di luar sana. Selagi dadah ada, selagi itulah. Jadi sebab itu kami di AADK ini telah membekalkan mereka latihan secara asertif, sokongan daripada masyarakat juga diperlukan. Sebab itu disebabkan cabaran yang terlalu kuat berkaitan dengan aktiviti penjualan dadah dan sebagainya. Kita memerlukan kerjasama daripada peringkat komuniti pula. Sebab tu kami selalu melaungkan slogan komuniti kita tanggungjawab kita. Komuniti kita tanggungjawab kita. Kerana kami di peringkat AADK ni telah berikan yang sebaiknya untuk mereka-mereka yang dah terjebak ini. Sebab itu kebanyakannya kes-kes pengawasan kami, kebanyakannya berjaya dipulihkan. Tamat pengawasan berjaya. Kerana mereka ini sepanjang 2 tahun mengikuti program pemulihan dengan kami, ada penilaian-penilaian mereka ini. Setiap 3 bulan kita nilai dia punya tahap perubahan dia. Tahap orang kata penambahbaikan yang dia buat. Tahap orang kata dia punya perubahan lah, stage dia. Perubahan-perubahan yang dia ada sepanjang dia mengikuti program pemulihan dengan kami. Dan setiap 6 bulan kita juga ada penilaian lagi. Penilaian kepulihan klien. Jadi mereka ini memang kita pantau habis-habisan di peringkat kami ini. Tinggal cabaran mereka dalam mereka mempertahankan
keinginan mereka apabila mereka berada di kawasan tempat tinggal, di kawasan kediaman mereka. Okey, luar daripada AADK lah ya, di luar sana. Okey, sebab itu kita memerlukan kerjasama daripada semua pihak daripada peringkat komuniti komuniti kita, tanggungjawab kita selalu laungkan slogan itu dengan harapan dapat jugalah orang kata bantuan daripada pihak komuniti untuk bantu memantau mereka ini apabila mereka berada di kawasan komuniti, di kawasan tempat tinggal. Sekiranya kita tahu individu itu memang menagih, dah keluar pusat ke apa dan sebagainya, tengah orang kata ikut program dengan AADK, kita nampak pula dia beli lagi dadah, boleh laporkan kepada AADK. Begitu juga dengan di peringkat orang kata tempat kerja dan sebagainya, IPT ke, kita memerlukan bantuan dari segi pemantauan. Sebab itulah di peringkat IPT kita galakkan tadi jawatankuasa tempat kerja inti dadah tadi tu, tekat tu untuk ditubuhkan di peringkat universiti supaya dapat menjadi ejen pencegah dadah di peringkat IPT. Paling mudah lah untuk kita orang kata memastikan tak ada penagih dadah di tempat kerja kita ataupun di kalangan student ke, buatlah sesi urine, urine test, itu paling senang. AADK pasti akan bagi kerjasama. Buat surat saja, buat surat mohon melaksanakan sesi urine test, pada bila, masa bila dan sebagainya. Saya rasa pihak UIA pun sebelum ni dah buat untuk PB tak silap saya untuk polis bantuan tahun lepas, betul tak? Saya rasa tahun lepas dah ada dah. Itu saya cakap UIA sentiasa committed dengan usaha mencegah dadah ni. Tapi itulah kalau boleh dipertingkatkan lagi, dimantapkan lagi dengan orang kata program-program untuk warga kerja pula. Warga kerja dan selitkan juga salah satu dalam banyak-banyak program tu, libatkan ahli keluarga, tuan-tuan dan puan-puan juga untuk kita menyebarkan lagi bahaya penyalahgunaan dadah ini di peringkat masyarakat. Okey, ni ada soalan saya baca. Puan kata tadi boleh bawa orang yang disyaki mengambil dadah untuk dibawa ke AADK dan dibuat urine test. Kalau orang itu tak mahu pergi, boleh ke pihak AADK datang ke tempat atau rumah orang yang disyaki mengambil dadah itu buat urine test? Jawapannya ya, boleh. Sila hubungi kami di talian 0361857651. Boleh tak pihak berkuasa memberi perlindungan atau merahsiakan siapa yang membuat pengaduan? Terdapat individu yang takut membuat laporan kerana merasa diri terancam kalau membuat pengaduan. Okey. Bagaimana hendak membuat laporan? Okey, telefon nombor yang saya bagi tadi, bagi tahu, cik saya nak buat aduan. Dan bagi tahu maklumat-maklumat lengkap yang kami nak tadi. Nama individu tersebut, nombor telefon ke kalau ada, alamat rumah. Alamat rumah ni penting lah, alamat dah yang mana kami boleh jumpa dia, yang mana kami boleh nak ambil dia. Okey, dan maklumat-maklumat yang kata penting lah, kalau ada seperti nombor kereta ke, nombor plate kereta dan sebagainya. Boleh tak pihak berkuasa beri perlindungan atau merahsiakan? Ya, boleh. Memang kami akan rahsiakan, tak ada siapa pun tahu. Okey, kita ada borang aduan, cik boleh isi benda-benda tu semua. Kalau tak boleh isi nak cepat sangat, boleh WhatsApp saja pun boleh, ataupun kita ada FB, Agensi Anti Dadah Kebangsaan Daerah Gombak, FB page penuh full full name Agensi Anti Dadah Kebangsaan Daerah Gombak. Tolonglah jadi follower kami saya menyeru kepada semua yang ada kat dalam ni, jadilah follower kami selalulah ikuti apa saja laporan ataupun info yang kami beri di FB page kami itu dan kalau ada sebarang orang kata aduan, boleh PM saja kami dekat FB tu. Tak ada masalah, kita dah canggih dah. Okey. Ada individu yang mengatakan bahawa beliau mengambil minuman ketum atas alasan untuk ubat darah tinggi kencing manis. Betul ke fakta tu? Memanglah ada mitos ataupun orang kata petua orang dulu-dulu orang tua-tua dulu kata boleh buat ubat darah tinggi kencing manis, sakit perut ke, cek berit ke, semua boleh. Tetapi ketum ini juga mempunyai kesan khayal yang sama dengan dadah dan juga memberi kesan kepada kesihatan kita. Itu yang kerajaan tak bagi ambil ketum ni kerajaan tak ada sesuka hati
nak haramkan ke, nak orang kata cakap apa ketum ni bahaya ke dan sebagainya, mesti ada sebab yang memudaratkan kita. Sebab itu kita tak boleh ambil, tak boleh minum ketum. Okey? Kalau ikut peratusan, kaum Melayu paling ramai terjebak dalam penyalahgunaan dadah yang pelbagai. Adakah kerana bangsa lain tidak mudah dikesan dan tidak berdaftar, ada faktor lain? Kenapalah kan anak-anak muda kita yang bangsa Melayu ni mudah sangat dipengaruhi, mudah sangat disogok dengan dadah untuk mendapatkan keseronokan yang hanya sementara. Kebanyakan belia-belia Melayu kita, budak-budak Melayu kita yang terlibat ni adalah yang baru nak up yang baru nak up, yang baru nak kenal dunia, yang baru nak kenal kawan-kawan sebenarnya yang terlibat ni pun ramai saya tengok daripada klien-klien saya sendiri, baik-baik je orang dia. Muda belia, nerd je muka masing-masing, tetapi apa yang menyebabkan diorang terjebak? Kerana mereka mudah percaya cakap kawan-kawan mereka. Mereka mudah terikut, mudah dipengaruhi kerana ingin berseronok bersama kawan-kawan. Ingin berseronok, dan ada juga yang disebabkan kena orang kata pedaya lah kena diperdayakan oleh teman lelaki. Okey, ada juga diperdayakan oleh teman wanita pun ada juga suami paksa. Jadi macam-macam penyebab kenapa orang Melayu kita ramai terjebak. Faktor orang kata orang Melayu ni kita tahu sentiasa penuh dengan budi bahasa yang tinggi, kesopanan ada pula tu yang terlebih-lebih sangat sampai tak pandai nak mengatakan tidak kepada dadah, tidak kepada kawan-kawan yang mengajak mengambil dadah tersebut. Jadi kita kadang-kadang ni kena orang kata keras sikit untuk perkara-perkara yang ajakan-ajakan, pengaruh-pengaruh yang tak elok, kita mesti berani mengatakan no, mengatakan tidak dengan alasan-alasan yang logik. Bukan kerana sebab dia kawan baik aku, dia ajak aku menagih dadah, aku kena ikut cakap dia. Tidak, bukan begitu. Kita kena lawan, kita kena tegas dan kena ada pendirian. Jadi sebab itu saya sarankan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bergelar ibu bapa, okey, tolonglah laksanakan juga peranan tuan-tuan dan puan-puan membimbing anak-anak kita ini mengatakan tidak kepada sebarang ajakan dan pelawaan untuk mencuba dadah. Ajarlah anak-anak kita, tunjukkan kepada mereka mana rupa dadah, apa kesan dia kita bagi tahu, dan jika ada kawan-kawan yang ajak try, ajak cuba, tolonglah ajar anak-anak kita bagi alasan yang terbaik. Bagus ni Puan Roziah. Mungkin setahun sekali UIAM di peringkat jabatan masing-masing adakan urine test untuk setiap kaki tangan mereka bagi mengesan sekiranya terdapat staf yang sudah berjinak-jinak dengan penyalahgunaan dadah tanpa mengira faktor usia, pangkat dan senioriti. Betul Puan, bagus. Puan dah nampak dah apa yang saya sampaikan tadi. Inilah dianya. Setiap tahun kalau susah sangat, minimal sekali buat di peringkat jabatan masing-masing. Buat urine test untuk semua staf. Panggil AADK datang buat urine test. Okay? Baru kita dapat kesan, baru kita dapat nak katakan tempat kerja kita ini memang selamat. Kalau paling cantik 2 kali setahun, penggal pertama dengan penggal kedua, buat macam itu. Untuk student pula, saya cadangkan sesi orientasi ataupun sesi convocation. Buat sebelum sesi convocation, bukan selepas, sebelum sesi convocation tu. Ada kan seminggu sebelum ke, buatlah sesi urine test untuk memastikan mereka ini adalah lulusan daripada UIAM yang tidak ada masalah dadah. Jadi kita pastikan di peringkat awal sebelum kita nak gradekan mereka itu. Ahli keluarga yang terlibat, dari pihak AADK adakah apa-apa kaunseling ataupun adakah perlindungan untuk ada kaunseling keluarga. Okey, kaunseling keluarga pun ada, kita bimbing keluarga bagaimana nak berdepan, bagaimana nak orang kata membantu
Contoh anak dia terlibat, so kita bimbing mak ayah dia cara komunikasi yang berkesan untuk bertanya kepada anak dia. Kadang teknik bertanya tu pun salah juga, itu yang menyebabkan berlakunya mengamuk-ngamuk dan sebagainya tu. Okey, jadi kita akan berikan kaunseling keluarga, bimbingan dan strategi bagaimana nak memantau anak ini secara berterusan Di peringkat kami kita bantu dari segi program pemulihan. Di peringkat keluarga pula, apa yang keluarga patut buat? Sokongan, okey. Individu yang sedang dalam pemulihan ini sangat-sangat memerlukan sokongan. Sokongan daripada insan-insan yang dia sayang. Contohnya ahli keluarga. Ahli keluarga adalah penyebab utama klien itu berjaya pulih atau tidak. Diri sendiri dah mantap dah ni, dah bagus. Tetapi bila balik rumah, penuh dengan kata-kata cacian, penuh dengan kata-kata yang asyik sangsi dengan perubahan yang dilakukan. Okey, penuh dengan kata-kata yang macam tak percaya dengan individu yang sedang dengan anak dia lah yang sedang dalam pemulihan tu tadi. Jadi benda-benda ni lah yang membuatkan mereka down balik, jatuh balik dan tidak mustahil mereka akan kembali mendapatkan dadah balik. Jadi sebab itu kita juga mengambil berat kepada keluarga dengan cara kita mendidik keluarga, membimbing keluarga, teknik-teknik komunikasi yang berkesan untuk anak yang sedang dalam pemulihan, cara nak memantau, nak mengesan tingkah laku jika didapati mula menagih balik dan sebagainya. Okey, sekiranya aduan dibuat oleh pihak keluarga, kita memang akan rahsiakan, tak kira siapa, janji pengadu memang kita rahsiakan maklumat sulit walaupun ahli keluarga sendiri. Walaupun yang mengadu itu isteri sendiri. Sikit kalau untuk sesi-sesi pemulihan ni, apa modul-modul utama dia yang biasanya Puan tekankan? Okey, di AADK ini kita ada modul psikososial sebab masalah penagihan ini sebenarnya adalah masalah psikologi. Okey, kita nak membetulkan balik dia punya persepsi, dia punya pemahaman dia tentang dadah, dia punya perasaan dan emosi, dia punya keyakinan diri dia untuk dia menjadi terurus balik. Kerana kita tahu orang yang menagih ini lama kelamaan dirinya menjadi tak terurus dan sebab apa dia dah mengalami kebergantungan yang kuat kepada dadah sehingga kan dia tidak memikirkan lagi apa yang berlaku di persekitaran dia. Orang-orang yang tersayang pun dia dah tak heran dah, yang penting dadah. Jadi dirinya juga tidak terurus. Jadi sebab itu kita memerlukan perubahan, pemulihan dari sudut rawatan psikologi juga. Sebab itu kita ada modul psikososial. Modul psikososial ini dia terdiri daripada pelbagai aspek. Yang pertama kita ada yearly recovery, program yearly recovery untuk cabaran kepulihan awalan. Okay, kita juga ada program relapse prevention untuk mencegah penagihan semula. Okay, ini kita selalu dengar orang yang menagih ni selalu menagih balik. Kenapa? Sebab mungkin dia tak habis gunakan strategi, dia tak langsung aplikasikan strategi yang kami dah bagi, ilmu-ilmu yang kami dah bagi semasa dia mengikuti pemulihan dekat sini. Okey, sebab apa? Dadah telah menguasai dirinya dan dia tak dapat nak berfikir dengan baik lagi. Itu kategori yang dah kronik lah. Okey, kita sebenarnya bagi bimbingan itu bagaimana nak mencegah penagihan semula, relapse prevention. Kita juga ada program 12 langkah yang memberi peluang kepada kita punya bekas penagih dadah yang dah pulih untuk sama-sama berkongsi semangat dalam kepulihan, strategi dan semangat dalam kepulihan menerusi program 12 langkah. Kita juga ada program keagamaan. Setiap malam kita ada program kerjasama dengan Majlis Agama Islam Selangor. Sesi kerohanian, keagamaan sangat penting untuk memulihkan kembali jiwa mereka yang dah kacau. Mereka bila dah terlibat dengan dadah ni motivasi rendah, jiwa kacau, jiwa lemah. Jadi sebab itu kita memerlukan pendekatan agama juga, terapi keagamaan. Kita juga ada terapi kerjaya, kemahiran kerjaya. Kerjaya juga penting untuk membantu mereka memulihkan diri. Dengan itu kita ada program pembangunan kerjaya dan kemahiran di mana kita bagi mereka
kalau kita tak carikan peluang-peluang pekerjaan, kita salurkan peluang-peluang pekerjaan, kita juga akan berikan mereka program-program yang dapat membina kemahiran diri mereka. Kita juga ada program-program macam tahun ni kita buat program jahitan dan fashion. Kita juga ada program program Mari Bina Kerjaya. Okey, di mana kita kerjasama dengan pihak Parlimen Gombak. Kita kerjasama juga dengan pihak-pihak luar ni untuk menawarkan, menyalurkan peluang pekerjaan kepada mereka. Okey, kita baru je buat dari itu sebelum PKPB kita tempatkan lebih kurang 20 majikan untuk menawarkan peluang pekerjaan kepada mereka dari sektor swasta dan juga sektor awam. Okey, ini adalah salah satu tindakan kami lah untuk membantu mereka terus berada dalam momentum kepulihan. Pekerjaan penting untuk mereka lebih fokus kepada matlamat hidup mereka. Apabila mereka sibuk, mereka tidak lagi ada masa untuk melayan perasaan mereka, mengingat kembali kerinduan mereka terhadap dadah. Kita juga ada program pembangunan keluarga di mana kita berjumpa, kita menghimpunkan keluarga-keluarga iaitu ibu bapa ataupun ahli keluarga mereka. Kita semangat, bukan saja untuk kita bagi bimbingan dekat mereka apa yang mereka perlu bagi kepada klien kami, tetapi juga kami berikan pula suntikan semangat untuk mereka terus berjuang, fight untuk bantu anak mereka supaya terus pulih sehingga ke akhir hayat.